Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum dan hai. Salam sejahtera buat murid-murid semua. Alhamdulillah, teacher berpeluang sekali lagi dalam menyampaikan slot sains sekolah rendah. Kali ini dengan tajuk Microorganism Around Us, ataupun dalam bahasa Melayunya mikroorganisma di sekeliling kita. Okey, terima kasih sekali lagi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program hebat tuition online Perlis Mengaji ini. Terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada ahli keluarga dan sahabat guru yang berada di serata Malaysia yang banyak memberikan dorongan dan semangat. Jom, sebelum itu mari kita berkenalan terlebih dahulu. Teacher diberi nama sebagai Norafida binti Zainuddin, kini dipertanggungjawabkan mengajar di SK Simpang 4 Perlis dan merupakan seorang guru cemerlang sains. Okey, sebelum kita mula, pernah tak adik-adik kenal sesuatu yang dipanggil sebagai kuman? Jom kita rentas kurikulum dengan melihat satu peribahasa Melayu berkenaan dengan kuman. Okey. Peribahasanya berbunyi, kuman di seberang laut tampak, gajah di pelupuk mata tiada nampak. Yang membawa maksud, kesalahan orang lain biarpun kecil tampak, tetapi kesalahan diri sendiri tidak disedari. Okey, ini teacher dapat daripada sumber Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Okey, ini pula adalah antara berita-berita tentang wabak COVID-19 yang melanda bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di dunia. Tahukah adik-adik apa itu COVID-19? Okey, di hujung perbincangan ini kita akan mengetahui tentangnya. Okey, pada hari ini kita akan menyentuh topik-topik seperti apa itu mikroorganisma, jenis-jenis mikroorganisma, proses hidup mikroorganisma, kesan buruk dan kegunaan mikroorganisma, juga hidup sihat berdasarkan pengetahuan tentang mikroorganisma. Topik kita yang pertama, sudah tentulah kita nak kenal apa itu mikroorganisma, kan? Okey, mikroorganisma ni kalau kita panggil bahasa kampung dia kuman. Biasa orang sebut kuman. Okey? Sebelum tu, jom kita cek tapak tangan kita. Bersih tak tapak tangan kamu? Adakah jika kita tidak nampak kekotoran pada tapak tangan, kita dengan yakinnya menyatakan bahawa tangan kita bersih? Renungkan kembali. Bilakah kali terakhir kamu membasuh tangan? 1 jam yang lalu? Tempat terakhir kamu sebelum menonton tuition online ini di mana? Tandas ataupun bermain dengan haiwan peliharaan?
Ini adalah gambaran tangan kamu sekiranya selepas mengunjungi tempat-tempat tersebut tanpa membersihkan tangan. Gerun kan? Kalaulah kita boleh nampak mikroorganisma yang berada di tapak tangan kita itu, teacher pasti tentu kamu tidak akan berhenti daripada membasuh tangan. Tahukah anda, mencuci tangan adalah salah satu cara yang paling berkesan untuk mencegah penyebaran jangkitan yang berasal dari rumah ataupun tempat kerja. Dengan mencuci tangan juga boleh membantu mengelakkan penyebaran kuman antara individu kepada individu yang lain. Okey, yang ini kita kalau kata yang melibatkan sentuhan, okey. Seterusnya kita nak tahu berkenaan dengan takrifan. Apa yang kita maksudkan sebagai mikroorganisma? Okey, mikroorganisma adalah hidupan seni, yakni yang sangat halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar tetapi dapat dilihat menerusi mikroskop. Gambar yang tertera dekat skrin adalah mikroskop. Ini adalah mikroskop yang biasanya ada di sekolah-sekolah. Seterusnya kita nak kenali tentang jenis-jenis mikroorganisma. Jom kenali jenis-jenis mikroorganisma yang ada. Okey, kita akan tengok satu persatu selepas ini. Yang pertama, kita nak tengok berkenaan dengan fungi. Kedua, protozoa. Ketiga, alga. Keempat, bakteria. Dan yang kelima, virus. Kita pergi pada kumpulan yang pertama, iaitu kumpulan fungi. Sesetengah fungi dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, kalau kita tengok kulat yang terdapat pada makanan yang rosak, okey, pada roti, pada nasi, pada buah-buahan yang dah busuk, okey, kita akan nampak. Kemudian mucob ataupun kulat pada roti, yeast tu dapat dilihat menerusi kanta pembesar dan mikroskop. Okey, itu adalah yang besar. Yang ini yang kalau kita tengok dekat skrin, yang ini dipanggil sebagai mucob lah. Okey, yang ini adalah yeast. Okey, yang ini adalah kulat pada roti. Kumpulan kedua mikroorganisma dipanggil sebagai protozoa. Protozoa hidup di habitat berair seperti kolam, tasik dan sungai. Ini adalah contoh-contoh protozoa iaitu paramecium dan juga ameba. Kumpulan yang berikutnya dipanggil sebagai alga. Alga ini merupakan hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan, di mana alga akan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh-contoh bagi alga ialah Spirogyra dan juga phytoplankton. Kumpulan yang keempat dipanggil sebagai bakteria. Bakteria ini boleh wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan juga warna. Okey, kita ada bakteria Streptococcus, bakteria Bacillus, bakteria E. coli dan juga bakteria Salmonella. Dan kalau kita pergi cari dekat Google, kita akan dapati banyak lagi nama-nama bakteria yang ada lah. Dan kumpulan yang terakhir bagi mikroorganisma ialah virus. Virus ini merupakan mikroorganisma yang paling halus ataupun kecil. Dia hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. Kalau kita tengok bawah mikroskop biasa tu, kita tak boleh nampak. Ini dia punya contoh-contoh virus yang ada. Sekarang satu dunia sedang bercakap tentang virus ini, iaitu virus corona. Ini pula merupakan virus bacteriophage dan ini pula adalah virus influenza. Okey, so kat sini ada satu tajuk dipanggil sebagai raksasa mikroorganisma.
Okey, bertitik tolak daripada pertandingan Maths and Science Made Simple, iaitu program inovasi pendidik yang bertempat di Pusat Sains Negara Wilayah Utara, Alustar Kedah. Okey. Dan juga seminar amalan terbaik PDPC Negeri Perlis pada tahun 2018. Okay, kita cuba untuk menjadikan aktiviti mereka cipta raksasa mikroorganisma ini untuk dijalankan bersama dengan murid-murid. So ini boleh dijadikan sebagai salah satu aktiviti dalam kita punya PDPC. Okay, so jom kita jalankan aktiviti, iaitu kita cuba bina model mikroorganisma dan jadikannya raksasa menggunakan bahan-bahan terbuang. Apa maksud raksasa di sini? Disebabkan oleh kebanyakan mikroorganisma tu kita tak boleh nampak menggunakan mata kasar. So kita cuba untuk mengimajinasi ataupun kita nak cuba untuk memvisualkan satu bentuk daripada yang kita nampak daripada dalam buku, bentuk-bentuk dia, kepada bentuk yang kita boleh pegang, bentuk yang boleh digerakkan dan sebagainya. Kat sini ada contoh. Okey, jom bina raksasa mikroorganisma, iaitu kita gunakan kita punya peralatan. Okey, kita ada polystyrene, kita ada yang itu teacher ambil daripada yang bunga yang dekat rumah tu, yang dibuat daripada rotan. Okey, kemudian kita color, kita cuba buat untuk dijadikan sebagai kulat ataupun muka pada roti. Kita juga boleh jadikan cuba untuk visualkan virus influenza. Cuma waktu kita buat dengan waktu pertandingan tu tak ada lagi virus corona. Okey, ini pula yang kita visualkan untuk dijadikan sebagai alga atau untuk yang dapatkan Spirogyra, dan ini merupakan bakteria. Okey. Kemudian ini pula kulat ataupun cendawan. Ini merupakan protozoa. Sebenarnya protozoa ni boleh digerakkan. Okey, dan ini adalah virus bacteriophage yang kami bina. Okey, so anak-anak bolehlah cuba untuk buat sesuatu. Okey, masing-masing dah terkurung di rumah. So apa kata selepas ni jalankan aktiviti, okey, bina model mikroorganisma ni dengan menggunakan bahan-bahan yang terbuang. Okey, so kalau kita tengok kat sini teacher ada satu video nak tunjukkan tentang bacteriophage yang boleh digerakkan. Waktu teacher punya seminar tu dia payah sikit nak gerak. Okey? Okey, selain daripada menjadikan mikroorganisma, sebagai raksasa dari segi bentuknya, kamu tentu ingin jadikan mikroorganisma kamu itu bergerak. Cuba buat satu dan jadikannya bergerak seperti ini dalam gambar lah. Okey, tentu lebih menarik model mikroorganisma kamu nanti kan? Okey. Ini pula merupakan rational activity dijalankan. Yang pertama, untuk dapat mengatasi masalah murid yang tidak dapat mengimajinasi atau membayangkan sesuatu yang tidak nampak dengan mata kasar. Yang kedua, dapat digunakan untuk menarik minat murid terhadap pembelajaran sains, terutama dalam topik mikroorganisma. Yang ketiga, dapat menjimatkan kos dengan menggunakan bahan terbuang. Kalau kita tengok untuk tajuk mikroorganisma ni, dekat sekolah-sekolah, terutama dekat sekolah rendah, masih lagi tiada model tentang mikroorganisma. Okey, jadi mungkin selepas ini murid-murid boleh menjadi lebih kreatif, lebih inovatif untuk mendapatkan model itu sendiri dan disimpan di sekolah.
Okey, seterusnya kita nak tengok berkenaan dengan proses hidup yang dijalani oleh mikroorganisma. Okey, mikroorganisma merupakan benda hidup. So, benda hidup perlu menjalani proses hidup. Antara proses hidup yang dijalani oleh mikroorganisma ialah yang pertama, bernafas. Yang kedua, bertumbuh dan membiak. Dan yang ketiga, bergerak. Okey, untuk mikroorganisma bernafas, boleh dibuktikan dengan menjalankan uji kaji berikut. Di mana tujuan dia membuktikan yeast bernafas. So, yeast di sini adalah mikroorganisma. Kita nak tengok dia boleh bernafas dan membebaskan gas ataupun tidak. So, kalau kata dekat rumah tu ada yeast, ada gula, ada air suam, dah boleh buat. Okey, langkah-langkah dia, isikan air suam ke dalam botol plastik. Kemudian letakkan 3 sudu kecil yeast dalam botol. Kemudian tambah 1 sudu besar gula dan goncangkan botol. Okey, di sini gula ini berperanan sebagai makanan kepada yeast. Seterusnya, kita akan pasang belon pada mulut botol dan kita akan membuat pemerhatian pada saiz belon. Ini adalah antara anak murid teacher yang waktu teacher buat tu. Okey, yang ini kita nampak, yang ini kita buat sebagai kawalan, tak letakkan yeast. Yang kat sini kita letakkan yeast dan kita akan dapati dia punya pemerhatian selain daripada belon itu membesar, kita akan nampak pada botol di mana ada gelembung-gelembung udara yang terbentuk. Okey, so kita boleh terangkan di sini di mana yeast merupakan benda hidup yang dapat menguraikan substrat iaitu gula dan air dan akhirnya menghasilkan gas karbon dioksida. Melalui aktiviti ini, adunan roti, donat dan juga pau dapat mengembang dan gebu dengan adanya yeast yang dimasukkan ke dalam adunan. Okey, cuba perhatikan pada video yang tertera. Video ini adalah teacher ambil daripada sumber YouTube. Okey, nak tunjukkan time lapse berkenaan dengan pengembangan dough. Okey, so kita akan nampak dekat situ. Okey, daripada dough yang tidak mengembang kepada dia mengembang. Okey, kat sini ada satu lagi aktiviti iaitu aktiviti jom kita buat donat. Okey, jom kita ikuti video ini untuk mendapatkan donat yang gebu dan lembut. Okey, kat sini pun teacher dapatkan sumber daripada YouTube. Yang ini teacher dapatkan satu resepi. Okey, untuk kita buat donat. Lepas ni bolehlah masing-masing sebelum buka puasa ni buat sama-sama dengan mak ataupun ayah di rumah. Okey, video dia. Okey, kat sini dia ada nyatakan apa bahan yang diperlukan. Kemudian yang kita pentingkan sekarang ialah bahagian part di mana yeast itu. Okey, yeast tu yang akan menyebabkan adunan tu mengembang. Okey, jom kita tengok video.
Okey, so kita dah nampak dekat situ satu resepi macam mana kita nak dapatkan donat yang gebu dan lembut. Okey, di mana dia proses awal dia ialah dengan cara mencampurkan yeast, gula dan juga air suam. So maksudnya kita dengan bahasa lain kita panggil sebagai kita ternakkan yeast tu dulu. Okey. So beralih kita pula kepada proses yang kedua, iaitu mikroorganisma bertumbuh ataupun membiak. So dekat sini mikroorganisma dia memerlukan keadaan-keadaan tertentu untuk bertumbuh. So keadaan-keadaan tersebut ialah suhu yang sesuai, kehadiran udara, keadaan keasidan yang sesuai, kehadiran air dan juga nutrien sebagai sumber makanan. So dekat sini kita boleh nampak, okey, satu uji kaji kita boleh buat di mana kita letakkan satu plastik, okey, bertutup rapat. Kita letaklah ada roti dekat situ, ada pisang dan biasanya kalau kita kat sekolah kita ambil roti saja. Okey, so kita akan perhatikan selama 7 hari apa yang akan berlaku kepada makanan tersebut. So nampak tak? Dekat kita punya makanan selepas 7 hari tu dah mula ada apa? Dah mula ada tumpuk-tumpuk hitam, putih. Okey, so kalau kita tengok makanan yang selepas 7 hari ni agak-agak boleh dimakan ataupun tidak. Okey, so kat sini teacher akan tunjukkan pula satu video time lapse juga. Okey, berkenaan dengan pertumbuhan mikroorganisma di atas agar-agar. So, perhatikan ya. Okey, makin banyak dia punya kulat yang akan terbentuk di atas agar-agar. Jadi kat sini kita dapat buktikan bahawa mikroorganisma itu bertumbuh dan membiak. Seterusnya, kita akan ke proses hidup yang ketiga yang dijalani oleh mikroorganisma, iaitu mikroorganisma bergerak. Okay, kita nak tengok juga, kita nak lihat video untuk lebih memahami berkenaan dengan mikroorganisma bergerak. Okay, so dalam video ini kita tengok di bawah mikroskop berkuasa yang lebih tinggi lah. So kat sini mikroorganisma bergerak ni kita akan cuba tengok mikroorganisma apa yang bergerak ni. Kalau kata murid-murid dah nampak daripada awal, ikuti pembelajaran daripada awal. So ini adalah yang dipanggil sebagai paramecium. Okey, ini adalah pergerakan paramecium protozoa ya di dalam air lah. So ambil sampel air yang kita nampak macam bersih ikut mata kasar kita, tapi sebenarnya bila tengok bawah mikroskop itu yang kita nampak. Itu sebab kita tak dibenarkan untuk minum air yang kotor ya. Okey, perbincangan kita diteruskan pula dengan kesan buruk dan kegunaan mikroorganisma. Sebelum tu, teacher nak minta maaf sekiranya ada yang akan terganggu apabila melihat gambar-gambar yang ditayangkan. Okey. So, kita mulakan dengan kesan buruk mikroorganisma. Apa mikroorganisma akan buat kepada kita ataupun manusia dan sebagainya. Okey, yang pertama, kesan buruk yang pertama ialah kerosakan pada makanan di mana dia akan menyebabkan perubahan struktur, rasa dan juga bau. So, kat sini teacher ambil gambar buah tomato. Okey, buah tomato yang kita beli daripada pasar ataupun yang kita tanam. Okey, kalau kita biarkan di atas meja,
selama beberapa hari, inilah keadaan yang akan kita nampak. Okay. Kesan buruk yang kedua iaitu mikroorganisma boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Okey, seperti konjungtivitis. Konjungtivitis ni ialah penyakit mata merah. Okey, beguk yang kalau kita dekat Perlis kita panggil sebagai bengkak cantik. Tak salah. Okey, cacar yang lebih dikenali sebagai chicken pox, tuberculosis ataupun penyakit TB. Okey, dan yang terkini kita ada wabak COVID-19. Okey, itu juga merupakan penyakit berjangkit akibat daripada mikroorganisma. Okey. Seterusnya, kita ada keracunan pada makanan. Bakteria seperti salmonella yang terdapat dalam makanan rosak akan membiak dalam usus. Okey, menyebabkan simptom-simptom seperti muntah, sakit perut. Okey. Kemudian pening kepala, itu semua tanda-tanda keracunan makanan. Dan yang terakhir, mikroorganisma juga akan menyebabkan kerosakan pada gigi, yang mana bakteria yang ada dalam mulut akan tukarkan gula dan kanji dalam makanan kepada asid yang menyebabkan kepada pereputan gigi. Okey, kita pergi pula kepada kegunaan mikroorganisma. So, mikroorganisma ni bukan saja akan menyebabkan kesan buruk, dia juga ada dia punya kebaikan. Yang pertama dalam pembuatan makanan. Contohnya yogurt. Okey, kalau kita tengok air yogurt yang ada biasa dalam televisyen yang awak biasa minum. Okey. Kemudian kita ada keju, kita ada tempe dan juga kita ada roti, donat dan juga pau. Okey, yang ini kegunaan dia. Seterusnya dalam penghasilan antibiotik dan juga vaksin, di mana penghasilan antibiotik dan vaksin dapat menguatkan sistem imunisasi badan. Okey, contohnya ini adalah vaksin untuk measles. Measles tu ialah campak, mumps ni ialah beguk dan ni rubella lah. Okey, sekarang ni satu dunia tengah sibuk mencari vaksin untuk COVID-19, masih lagi dalam penyiasatan lah, masih lagi tak dapat lagi. So antibiotik dan juga vaksin ini digunakan untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey, juga dalam penguraian bahan organik, penghasilan bahan baja organik. So mikroorganisma ni dia akan merepotkan tinja ayam. Apa itu tinja? Tinja tu najis. Okey, najis ayam, lembu ataupun kambing yang digaulkan dengan serbuk kayu, okey, dan dijadikan sebagai baja organik. Kemudian, merawat sisa kumbahan. Bakteria digunakan untuk merawat sisa kumbahan untuk memusnahkan sisa-sisa toksik yang terdapat dalam loji kumbahan. Okay, ini pula merupakan tajuk yang berikutnya, iaitu hidup sihat berdasarkan pengetahuan tentang mikroorganisma. Yang pertama, langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit. Okay, tak semua penyakit berjangkit boleh dicegah, tapi kalau ada sesetengah lah. Okay, kalau macam demam denggi tak boleh lah kalau kita setakat cuci tangan. Okay, dia ada dia punya ikut penyakit dia. Okey, so mencuci tangan sebelum makan ataupun selepas keluar tandas. Okey, tidak berkongsi peralatan peribadi. Yang ini kalau kita tengok penyakit seperti kurap, panau. Okey, boleh berjangkit daripada satu pesakit kepada pesakit yang lain. Kemudian kuarantinkan pesakit yang menghidap penyakit berjangkit. Kalau kuarantin ni macam sekarang kita ada penyakit COVID-19, okey, kemudian kita ada demam denggi, yang itu kita perlu kuarantin, termasuk sekali konjungtivitis. Okey, seterusnya penyediaan makanan yang bersih. Okey, perlu memasak air minuman serta menutup mulut dan hidung ketika batuk dan juga bersin.
Okey, kat sini kalau kita tengok amalan harian yang boleh diamalkan untuk menjamin kesihatan diri. Cuba tengok dekat situ. Okey, gambar bilik ataupun rumah yang dalam keadaan yang bersepah. Okey, so menjaga kebersihan bilik tidur seperti membuang sisa makanan, kotoran dan juga sampah dapat elakkan bau busuk. So serangga seperti lipas dan semut tidak akan memasuki bilik kita. Jangan bagi bilik kita jadi macam ni. Okey. Kemudian mandi dengan menggunakan sabun. So mandi dengan sabun dapat menghilangkan kuman yang terdapat pada badan yang berpeluh. So kuman ini boleh sebabkan gatal-gatal dan penyakit kulit. Okey, seterusnya memakai pelitup hidung dan juga mulut semasa wabak. Sekarang ni wabak COVID-19, semua siapa yang nak keluar kena pakai pelitup hidung. Dia ni istilah baru bukan penutup tapi pelitup. Itu sumber daripada Dewan Bahasa. Okey, seterusnya elak daripada berada dekat dengan pesakit berjangkit. Juga elak makan makanan yang terdedah dengan lalat. Okey. So, kita berbalik kepada persoalan di awal perbincangan kita, iaitu apakah itu COVID-19? Okey, COVID-19 ataupun penyakit coronavirus 2019 adalah strain baru coronavirus yang sebelum ini tidak pernah dikenal pasti. So, berdasarkan maklumat terkini, COVID-19 berjangkit dari individu kepada individu melalui titisan, pernafasan atau sentuhan. So, ada yang mendapat gejala seperti demam, batuk dan sukar bernafas. Okey. So, bagaimana kita ingin memastikan yang kita itu tidak dijangkiti? Okey. So, boleh buat satu folio berkenaan dengan COVID-19 dan boleh serahkan pada guru-guru selepas PKP habislah. Okey. So, kita nak cuba lawan COVID-19. Okey. So, kat situ kita dah biasa tengok hashtag. Okey, stay at home, putuskan rantaian COVID-19, stay safe, belajar daripada rumah. Okey. So, dekat sini teacher sediakan satu soalan quiz cara online. Yang ini teacher buat menggunakan Google Form. Okey, siapa-siapa yang ada scanner boleh ambil untuk jawab. So, kat sini kita akan generatekan sijil untuk pelajar ataupun murid-murid yang dapat markah 80 dan ke atas. Jadi, bila awak jawab soalan kuis itu, jawablah dengan baik. Okey. So, dekat sini kita ada contoh. Ni contoh sijil yang awak akan dapat. Okey, dengan nama awak, dengan sekolah. Kalau boleh letaklah nama penuh dan juga huruf besar. So, kita akan nampak berapa skor yang kita dapat dekat situ. Okey, so kat sini sebelum kita habis, saya akhiri. Okey, so kita nak tengok dekat sini sebagai tambahan, teacher ingin mengucapkan terima kasih kepada wira-wira negara kita, frontliner. Okey, teacher akan buka satu lagu ataupun kita ambil sebagai doa wira negara. Okey, masing-masing cuba hayati, masing-masing cuba fahami lirik kata, okey, dan cuba untuk duduk kekal di rumah. Okey, jangan walaupun sekarang ni ada PKP bersyarat di mana boleh keluar, okey, tapi kalau boleh kita kekal dulu sehingga habis kita punya wabak ni. Okey? Segala azabmu, ya Tuhanku, bimbinglah hamba-Mu dari segala berat ujian-Mu. Ya Tuhanku, bantulah mereka, wira negara yang berkorban nyawa demi
bangsa dan agama. Mereka rela berkorban nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara yang menggadaikan nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka, dari masa ke masa sedang bertarung nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh kami tak mampu dengan azab siksa-Mu. Ampunilah aku, ya Tuhanku. Okey, sekian. Terima kasih. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang dan buruknya datang daripada diri saya sendiri. Diharapkan agar perkongsian kita pada pagi ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Okey, Assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.